ucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi bacaan Al-Fatihah sebentar tadi, mengingatkan kepada kita bahawa kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu hidayah yang penting dalam kehidupan kita ialah kita dapat makan makanan yang bagus, Ustaz. Ya. Nah, makanan yang bagus. Nanti kita bincang bagaimanakah intisari daripada halaman 26 ini akan memberi pencerahan bagi tuan-tuan yang lahir dalam agama Islam. Kita dapat hidayah jenis makanan yang kita pilih itu okey, tetapi lebih daripada itu ialah ada sesuatu perkara yang kita ingin dalami. Mari kita tengok sinopsis bagi halaman 26 pada hari ini. Bermula daripada ayat 170 bagi hari ini, iaitu apakah kandungan sinopsisnya? Penghalalan barang-barang yang baik ya, dan sumber pengharaman benda-benda yang haram, sehingga ayat 171. Diikuti dengan 172 dan 173, Allah menceritakan sekali lagi makanan yang halal dan yang haram ya, secara lebih spesifik, contoh-contoh yang diberikan. Diikuti dengan 174 hingga 176, kaum ahli kitab menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanan dan juga interaksi bersama kitab ini adalah dua topik penting yang kita akan dalami pada hari ini. Kita ingin mulakan bacaan daripada ayat 170 sehingga ayat 173, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita hari ini sudah berada di muka surat 26 Ustaz ya. 26. Maksudnya sudah 26 muka surat lah. Betul. Kita belajar, kita tadabbur, kita baca sama-sama. Ada yang baca bersama saat ini, ada yang tak sempat Ustaz baca malam tadi. Betul. Ada yang pagi tadi Ustaz, subuh tadi, subhanallah, mendengar balik ulangan. Mendengar balik. Ada yang balik kerja semalam petang tengok, subhanallah. Maksudnya ambillah peluang dan ruang yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita untuk kita tidak terlepas walaupun satu ayat, untuk kita baca, faham, dan juga Allah beri kekuatan. Betul. Untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Maksudnya kalau salah satu daripada checklist senarai semak yang penting, kalau kita dah sampai muka surat 26, betul, kalau kita jumpa tuan-tuan perempuan di mana-mana nanti, betul, ya puan, muka surat 23 cerita apa, subhanallah, paling betul, kurang boleh dah, oh Ustaz sebenarnya satu poin. Betul, Ustaz. Ataupun adik-adik dekat sekolah, cikgu-cikgu yang mendidik, kalau boleh muka surat 217 itu apa isinya, kalau dapat dijawab secara terus, itu maksudnya kita betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kalau terlepas tak apa, ada ulangan yang kita akan maklumkan nanti Ustaz ya. Maksudnya sekurang-kurangnya juga kalimah Ustaz. Kalimah 26 kalimah, mungkin salah satulah ya. Yang sedekah ke, betul kan, banyaklah ata yang kita dah belajar. Kata apa. Okey, baik, insya-Allah sahabat-sahabat Al-Quran semua, jom kita mulakan bacaan kita untuk pengajian hari ini, ayat yang ke 170 hingga ayat 173 saya. Ya, betul. Saya nak sambung lagi bacaan daripada surah Al-Fatihah tadi dengan bacaan Hijaz, insya-Allah. Boleh saya? Jom sama-sama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 170 hingga 173 ini mengingatkan kepada kita Ustaz ya, bahawa sebenarnya dan apabila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh daripada nenek moyang mereka ataupun kami, nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk. Perkataan ini bercakap tentang, kalau semalam Ustaz ya kita berbincang tentang innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, syaitan mengajak kepada kemaksiatan dan juga kepada perkara keji ya. Maka apabila dicakap pada mereka ikutlah kepada apa yang diwahyukan ya, yang Allah turunkan, apa jawab mereka? Kami ini bahkan kami ini ikut kepada alfaina alaihi aba ana ya, kami ikut pada nenek moyang kami ataupun yang dah biasa, ataupun kalau zaman sekarang orang cakap pasal ramai orang dah buat begini, saya buatlah. Contohnya Ustaz ya. Dan ini bercakap tentang sosial, berkaitan dengan apa? Fenomena sosial ya. Bila orang kata kalau orang buat begini dah biasa, saya kena buatlah begini ya. Ini sebenarnya merujuk pasal jaranglah orang cakap pasal nenek moyang saya buat begini ya. Kecuali kalau orang yang dah berumur 50-60-an tu dia akan cakap oh dulu ayah buat begini, ayah buat begini, nak menceritakan banyak makan garam Ustaz. Ya. Tapi cabaran banyak makan garam apa Ustaz? Darah tinggi. Darah tinggi ya. Jadi bila dia tengok pada anak muda tengok buat sesuatu perkara, dia rasa dulu kita dah memang dah buat ABC, jangan ubah-ubah lagi dah ya. Dan ini adalah peringatan daripada Allah. Pasal apa? Pasal bila kita menggunakan hujjah aba ana, apa Allah cakap? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sebenarnya nenek moyang ataupun kalau kita cakap dah biasa orang buat begini, contohnya lah kan. Kalau bercakap tentang kalau nak mendidik anak mesti marah-marah contohnya. Dah dulu mak ayah saya buat begitu kan. Sebenarnya Allah menyatakan bapa-bapa mereka ataupun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'a. Mereka itu tidak memahami. Mereka buat itu dengan kekurangan yang ada, jadi kita janganlah ikut sekali la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Mereka itu tidak berasaskan kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah perkara penting ya, saya bawakan pada tuan-tuan kepada istilah tentang orang yang nak buat ikut kebiasaan. Ini cabaran pasal apa? Pasal kalau di sekolah Ustaz ya, kalau adik-adik yang bersekolah akan masuk sekolah balik nanti, dia akan tengok pada keadaan sosial. Betul, kan? Kalau orang biasanya lelaki merokok. Contohnya kan. Kalau dah sampai tingkat 4 5 tak berani merokok, ini apa ni? Lembik contohnya. Kalau kita ikut juga kebiasaan senior-senior, aba anak ini ibu ayah nenek moyang senior, orang terdahulu, bos dahulu, tim dahulu ya, maka kesannya ialah apa? Kita mungkin tidak berasaskan kepada akal yang sejahtera dan juga wala yahtadun, tidak berasaskan hidayah. Perumpamaan yang Allah berikan untuk perkara ini menarik pada ayat 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang menjerit
yang tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan, mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Jadi ini perumpamaan kepada orang-orang yang tidak ikut kepada hidayah daripada Allah SWT. Apakah perumpamaannya? Pasal dalam Al-Quran ni Ustaz ni dia ada tashbih, dia ada tamthil. Betul. Ya, di sini tamthil lah, misalan. Allah bawakan satu senario untuk keadaan cerita untuk kita ambil cerita itu secara nilainya. Tapi kalau tashbih itu, kalau contoh Allah beritahu tentang seperti pokok, kita tengok detail butiran pada pokok, ada akar, ada pohon, ada pokok, ada daun, ada buah dan sebagainya. Itu detail. Ya, tapi kalau misal kita akan lihat kepada apakah yang sedang berlaku. Jadi apakah yang berlaku? Perumpamaan orang yang kufur itu, yang tadi degil tadi itu, tak nak mengikut pada wahyu, kamathalil ladzi yan'iqu, seperti seorang yang berteriak. Macam penggembala. Dan bila dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai kullukum ra'in, ya, Nabi dan juga orang-orang yang mengajak ke arah kebaikan, dia panggil betul-betul. Kepada siapa? Kepada bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Kalau penggembala adalah kambing biri-birinya, ya. Jadi kambing biri-biri ini bila dia dengar jeritan daripada penggembala, dia bukan faham pun. Ya, betul. Kan? Dia rasa macam itu adalah du'a wa nidaa. Dia tak dengar kecuali ini adalah panggilan yang lembut, du'a, ataupun panggilan yang nyaring, yang kuatlah. Dia dengar macam tu je, begitu aja kan. Ya, itulah biri-biri. Ya, walaupun saya bukan biri-biri lah Ustaz, ya. Okey, bagi tuan-tuan sekalian. Jadi apakah respon mereka perkara ini? Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, pekak, ya, kemudian bisu dan juga umyun, buta. Fahum la yaqilun. Perkara ini lebih kurang macam ayat di peringkat awal surah Al-Baqarah, ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu bagi manusia. Tapi kali ini Allah buat perumpamaan seperti orang kafir yang tidak menghargai Quran dan bercakap tentang kita tidak mahu jadi begitu, Ustaz, ya, tuan-tuan yang berada di rumah. Satu ialah apabila kita tak merasakan Al-Quran ini sebagai satu teriakan untuk menyelamatkan kita. Ya, kita rasakan macam ala ini bising-bising saja, ya. Dan kesannya apa? Yang pertama pekak, yang kedua bisu, yang ketiga adalah buta. Apa jadi kepada satu biri-biri, ya, kalau dia pekak? Jadi bila bos dia, penggembala kata, dia tak dengar. Dan bila dia terjatuh, dia tak boleh nak menjerit. Macam mana kambing biri-biri menjerit, Ustaz? Tak ada pengalaman, ya. Tak ada pengalaman. Kita pergi tengok nanti. Ya, jadi dan yang ketiganya ialah buta. Maksudnya dia tak nampak bahaya yang sedang berlaku. Jadi la yaqilun, mereka ini tidak mengerti, sama seperti ayat pada 170. Maksudnya Allah nak ceritakan kalau kita tidak menghargai Al-Quran betul-betul, kita akan menjadi orang yang tidak berakal, yang tidak mendapat memahami dengan cara yang sebenar. Jadi ini satu perumpamaan yang amat bahaya, ya. Pasal apa? Pasal mengambil enteng kepada hidayah daripada Al-Quran. Sebabnya kalau kita ini mengambil berat pada Al-Quran ini, salah satu daripadanya kita jaga makan. Ustaz, ya. Jadi Ustaz mungkin boleh baca ayat 172 untuk kita sama-sama beri perhatian pasal makan. Kerana itu penting. Silakan. Terima kasih banyak Fadil Ustaz Fas dan juga tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran semua. Saya tertarik benar dengan ayat 172 ni, Ustaz. Wahai orang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang Allah Ta'ala beri pada kita, ya. Maksudnya halal dan juga baik. Sebab kalau macam saya sendiri, Ustaz, bila terlebih makan, Ustaz, habis. Ayat yang asalnya sampai, nafas saya tak sampai. Itu sayalah. Bagi yang qari yang membaca, kan, kalau katakan ibu-ibu di rumah, kalau dia makan terlebih apa jadi? Makan terlebih mungkin yalah tak baca. Tidur, tak sempat ikut makan, ya, kerana terlampau banyak makan dan nak tidur, kan. Okay, jadi bagi pekerja, bos-bos yang ada, kita kena jaga makanan. Kita lihat ayat 172. Baik, saya nak baca ulang sekali lagi ayat 172. Saya nak cuba dengan bacaan menjawab pula, Ustaz, ya. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Apa kaitan ayat sebelumnya dengan selepasnya? Ayat sebelumnya bercakap tentang biri-biri Ustaz ya, yang jenis tak dengar ni, dia buat apa saja. Ya, kalau binatang, kalau dalam surah Al-A'raf itu bercakap tentang binatang itu la yafqahuna biha, ya, dia mata apa semua tak digunakan dengan baik. Jadi apakah ciri binatang? Nanti selepas ini ada binatang yang memang dia main sondol segala perkara. Allah, ya, yang Allah kata jangan makan binatang ini. Tapi nak cerita pada ayat 172 ini, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik yang direzekikan dan bersyukur. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu betul-betul beribadah menghambakan diri kepada Allah. Apa kaitan makanan? Makanan yang Allah beritahu makan yang baik-baik kerana apa? Kerana kita menggunakan akal untuk pilih makanan yang baik. Subhanallah. Ustaz, dan kita perlukan hidayah. Kalau kita tak dapat hidayah Ustaz ya, hari ini makan tengah hari, tuan-tuan makan malam nanti mungkin tak makan ayam yang disembelih, yang dihidang elok ya, tapi mungkin tuan-tuan makan komodo. Kan? Ya, nampak ini komodo sebenarnya nak makan, nak nampak saja ular nak makan, katanya apa istilahnya exotic tak, jarang-jarang, tak pernah makan. Saya nak cuba makan, rare. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, tanpa hidayah, tanpa akal yang sejahtera, kita mungkin sebat saja. Sebat je ya. Kita makan sahaja, apa sahaja. Betul sah. Ya. Jadi bila kita bercakap tentang aba'ana pada ayat 170, ibu ayah nenek moyang kita memilih untuk agama Islam ya. Kalau kita tengok balik di dalam alam Melayu ini, mungkin dahulu agama berbeza. Tetapi mereka memilih untuk Islam. Sebenarnya mereka berjuang agar kita sekarang ini tak adalah makan komodo. Betul kan ya, kita tak jadi begitu. Malah kalau kata kita tak dapat hidayah, mungkinnya kita rasa macam boleh kot saya rasa ni kan. Ini adalah perkara yang perlu kita beri perhatian bila Allah menyatakan pada ayat 172, wahai orang beriman, makan yang baik-baik, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah ya dengan apa yang Allah rezekikan ya, yang baik-baik ini, in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, bercakap tentang ta'budun ini Ustaz ya. Dia daripada perkataan abuda itu. Bukan sekadar kita ini sembahyang saja namanya ibadah, ya, tetapi bila kita ini menyerah diri, menghambakan diri. Ada je orang sembahyang tapi dia jenis yang sombong, masyaallah, tidak ta'budun, tidak menyembah ataupun menyerah diri. Kalau terjemahan dalam Amazing ini, kamu menyembah. So orang rasa bahawa okey, kalau saya sembahyang saya ini ta'budun, tapi dalam hati itu perlulah juga merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? Pada ayat yang ke-173 itu Allah kata, Allah haramkan kepada kamu maitata waddama walahmal khinzir, iaitu bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut selain daripada Allah. Cuba Ustaz bayangkanlah Ustaz ya, kita dekat dalam di Malaysia ini kita dapat banyak makanan. Lepas ni tuan-tuan mungkin boleh makan ayam, kambing, lembu sebagainya kan. Tapi di padang pasir Ustaz. Padang pasir, binatang tak banyak ya. Jadi bila dapat haiwan bangkai, kalau kita tak boleh makan, dah tak boleh makan dah. Kurang lagi potensi untuk makan. Ya, dah lah makanannya kurang. Ya, bangkai tak boleh makan. Kemudian daripada haiwan ada darah, tak boleh makan juga. Boleh makan. Ya. Dan yang ketiganya apa? Tak boleh makan kalau jumpa babi, kan? Tak boleh makan juga. Ya. Dan juga kalau katakan disembelih selain daripada nama Allah pun tak boleh makan. Betul. Jadi jumlah makanan yang boleh dimakan tu berkurang. Berkurang. Tetapi kalau kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesannya ialah tak apalah ya Allah, kurang pun kuranglah, pasal kami orang yang beriman sanggup kurangkan makanan. Itu adalah satu falsafah ataupun tadabbur daripada ayat 173 bila kita bercakap tentang konteks di tanah Arab itu, ya. Jadi apabila kita bawa ke sini, apa kaitannya? Maksudnya kita bersedia untuk dicatur oleh Allah dalam bab makanan. Sehingga kan dalam ayat ini, wama uhilla li ghairillah famaniturra, ya, tetapi barang siapa yang terpaksa makan bukan kerana menginginkannya dan tidak melampau batas, maka tiada dosa, ya, iaitu pertama bukan kerana barin ini melampau Ustaz, ya.
nak makan tu pasal dah tak ada makanan sangat, saya nak makan khinzir contohnya lah ya, perkataan dalam ayat ini. Jadi saya nak makan sampai puas contohnya kan. Allah cakap peraturannya jangan barin melampau, dan juga yang keduanya jangan sampai adin. Adin ni melampau juga, tetapi poinnya ialah benci. Adin ni ada kaitan dengan adawah, musuh, membenci peraturan daripada Tuhan. Ini cabaran bagi kita tuan-tuan yang beragama Islam mudah, tapi yang baru masuk agama Islam dah biasa makan khinzir contohnya, sedap katanya kan. Tapi tak boleh, ini adalah cabaran ya. Dan Allah kata kalau kita dapat jaga makanan, ya, dapat jaga makanan, perkataan kita hari ini apa? Makanan. Akala, makan. Mari kita sama-sama perhatikan. Iaitu perkataan ini berulang sebanyak 109 kali ya, dan dia disebut di dalam al-Quran. Akala maksudnya makan. Allah mengakhirkan pada ayat 173, innallaha ghafurur rahim. Ustaz ya. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa kaitan dengan makan? Ustaz ya, pasal tadi banyak cerita pasal makan. Kalau tuan-tuan hari ini makan ayam, sebenarnya kalau ia halal, tayyibah, itu adalah peluang untuk kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita tak nak makan apa Ustaz? Komodo. Ya, kita tak nak pasal ini tak boleh makan ni. Betul, kan Ustaz. Ini permainan pun Ustaz ya. Okey. Saya kalau yang komodo betul pun rasa eksotik ni kan, nak cuba, tapi kerana tuan-tuan tidak mengambilnya, Allah menawarkan apa? Keampunan untuk kita. Kita tak istighfar Ustaz. Kita tak istighfar. Istighfar tuan-tuan dah buat. Hanya menolak tu pun dah. Menolak sahaja, kita ikut peraturan. Allah kata Allah ampunkan, dan Allah sayang kepada tuan-tuan, kepada saya semua. Kerana apa? Kerana kita tak makan komodo. Inilah pelajaran. Kita nak sambung lagi selepas ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time. Baca, faham, amal. Tak gerak. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lantera hidup ini. Dapatkan yang original. Subhanallah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Kenapa saya sebut hati tadi tu, ada satu lagu Ustaz, lagu pasal hati tu sebab boleh siapa tu yang asalnya Ustaz? Yang nak dapat yang original tu. Yang original tu kalau tak silap saya nyanyian daripada Opik. Opik kan dah boleh dengar atau boleh cari dekat YouTube, nyanyian daripada Opik pasal hati kan. Jadi berkait sangat Ustaz topik kita pada hari ini. Jangan kita nak main sembar je. Main sembar je makan je ni. Contoh kan, eksotik lah konon kan. Biasa belilah. Takut saya ni. Kan maksudnya kita solat betul, ibadat solat, tapi makanan itu juga dia akan menentukan hala tuju ibadat kita. Yang halal, yang haram, yang mutasyabihat, semua tu kena jaga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, saya nak mengajaklah sahabat-sahabat semua untuk terus ulang kaji, untuk terus belajar dengan kita, bersama dengan kita, bergabung di platform rasmi kita. Boleh tengok dekat YouTube kita My Quran Time Official, dan juga boleh bergabung di FB kita Sahabah Al-Quran, My #Quran Time, dan juga My #Quran Time, dan juga boleh follow kita, boleh ikut kita di Instagram iaitu My Quran Time Official. Boleh kat situ nak tanya soalan ke, nak ajukan pandangan, mungkin ada yang tak jelas, terlepas dan sebagainya. Ya, dan jangan lupa juga Ustaz, kan baru ni ada yang tengok video adik kecil saya, nanti insya-Allah adik tu nanti saya nak jumpa nanti insya-Allah. Nak jumpa adik tu. Adik Adam ke apa, lupa dah nama Hakim. Adik Hakim. Insya-Allah nanti kita jumpa adik Hakim, kita taranum berdua insya-Allah. Subhanallah.
Ya. Jadi apa nama ni, berkenaan dengan perkongsian tajwid kita Ustaz. Tajwid hari ini. Tajwid Silakan. yang kita nak sharekan pada hari ini iaitulah menyambung kembali pengajian kita 5 perkara yang perlu diketahui untuk membaca al-Quran dengan betul dan fasih, juga dinamakan rukun tajwid. Kita telah belajar semalam memperbanyakkan latihan membaca al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, mengambil bacaan yang talaqi dengan guru yang mutqin, yang berkaliber, yang berkebolehan, dan yang kelima, memelihara perbezaan bacaan huruf yang tafkhim dan tarqiq apabila tersusun menjadi satu kalimah. Maksudnya kita dapat mengenal pasti kalimah-kalimah yang mana tempat kita kena baca tebal ataupun nipis. Contohnya dalam satu-satu kalimah Ustaz, kan. Contoh kalimah kita katakan kalau dalam ayat kita baca ni ayat yang katakan ayat yang ke-173. Ayat 173 mungkin kita boleh ambil kalimah famanit turra. Kat situ terkumpul Ustaz huruf-huruf yang sifatnya tebal-tebal semua, isti'la semua Ustaz. Famanit turra. Kan. Betul. Jadi ada dad, ada ta, kan. Ada sifat ra juga kat situ. Di situ. Kan. Kemudian boleh juga satu lagi selepas dia tu baghin, kan, ataupun sebelum dia ghaira, semua tu maknanya kita kena pasti supaya kita tak baca nipis ghaira. Dalam Fatihah contohnya siratal ladzina an'am ta'alaihim. Allahu akbar. Kalau kita jadi makmum kita salah letih dengar Ustaz. Saya pernah semayang dekat imam macam tu. Ustaz ada pengalaman kan. Ghairil, baca tipis. Ghairil magdu. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan itu contoh. Maksudnya kita kena pasti Ustaz. Betul. Sifat yang tebal, yang tipis, lebih-lebih lagi yang berada dalam satu kalimah. Kalimah, masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita terus belajar dan kita praktikkan dalam bacaan kita. InsyaAllah. Jadi itu adalah panduan daripada Ustaz Tarmizi berkaitan dengan tajwid ya, untuk kita baca betul-betul perkataannya itu, hurufnya itu Ustaz ya. Kadang-kadang macam Ustaz bagi contoh ayat 173 tadi, betul, memang mencabar juga tu. Betul Ustaz. Kan? Kan? Ada ta, ra ya. Jadi dengan kita belajar pada hari ini, harapnya tuan-tuan muka surat 26 ni boleh baca dengan lancar, dan kita nak teruskan dengan ayat 174, 175, 176. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum saya baca Ustaz, saya nak menyapa sekejap sahabat-sahabat kita di Facebook ni ramai Ustaz. ni sekarang ni. Ramai Ustaz. Antaranya kita nak sama-sama doakan sahabat-sahabat kita. Ustaz, kita pun rasa terharu juga. Betul. Ada anak yang menunggu ayahnya dekat hospital. Betul. Tapi menyaksikan Quran Time. Ada ibu contohnya Puan Zaitun sedang menunggu anak keluar daripada OT, Operation Theatre, pun menunggu sambil menyaksikan Quran Time. Jadi Puan Aizul di online ni pun dia menyampaikan minta doakan, tuan-tuan sekalian doakan beliau. Committed bersama dengan My Quran Time, tapi ada cabaran kesihatan ya. Yang menarik juga satu ni Ustaz, Puan Zainun. Oleh kerana maknanya senantiasa bergabung dengan Quran Time, dia redha Ustaz. Kenapa? Kerana kami di Muar sekarang banjir masuk rumah sebab air pasang Ustaz. Tapi kami redha Ustaz. Allahu akbar. Jadi mohon sahabat-sahabat semua, kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Muar dan di mana juga yang sedang diuji ataupun berada dalam apa-apa juga musibah, Allah SWT permudahkan dan jadikan kita orang-orang yang sabar, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jom kita sambung bacaan kita Ustaz ya. Ayat 174 hingga 176, masih lagi di muka surat 26. Jom kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 174 hingga 176 ini Ustaz ya, menyambung tentang masih lagi makanan sebenarnya. Betul, ya. Biasanya orang cakap, oh kalau macam tu saya tak makan komodo kan. Jadi memang saya tak makan, saya rasa saya dah selamat. Betul. Ya. Tetapi rupa-rupanya bila kita sambung, kalau kita rujuk semalam ayat 168 itu Allah cakap halalan thayyiba ya. Maksudnya bila bercakap tentang thayyib ini mestilah dia mencakupi kepada halal. Salah satu daripada cabaran makanan yang halal Ustaz disampaikan dalam ayat 174 ini adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah iaitu kitab dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perut mereka. Idenya apa? Ahli kitab ataupun orang yang diberi kitab, ya, kitab zaman dahulu Taurat dan zaman sekarang kita ambil pelajaran, kita dapat kitab. Apa maksud kitab? Kitab ini adalah ada sumber peraturan. Bila Allah guna perkataan Quran, sesuatu yang selalu dibaca. Bila Allah gunakan Alkitab, ada sesuatu yang tertulis peraturan. Jadi bila apa yang dibuat oleh orang dahulu menyembunyikan apa yang telah diturunkan daripada peraturan Alkitab, menukarkannya dengan harga yang murah. Ya, apa ceritanya? Rasuah. Oh, subhanallah. Rasuah paling tinggi yang berlaku dalam sejarah adalah rasuah dalam agama. Allah. Apa maksudnya? Ialah kalau katakan di ceramah-ceramah, kalau katakan saya tak nak panggil lagi awak ceramah, saya tak nak bayar awak kecuali awak mesti cakap ikut apa yang saya nak. Subhanallah. Ini pernah berlaku pada zaman dahulu ya, pada zaman Bani Israel dan ia boleh berlaku, sedang berlaku di dalam zaman ini. Ini peringatan untuk saya Ustaz ya, kepada ustaz-ustaz, ulama yang ada, bahawa jangan sampai disembunyikan peraturan Alkitab tersebut. Dia bukan sekadar sembunyi Quran Ustaz. Dia sembunyi Quran, tak nak baca Quran, bukan sekadar itu. Tetapi bila dia tahu dah peraturan bahawa sebenarnya, contohlah dia cakap bahawa arak itu haram, contohnya jelas. Tapi kerana ada orang yang kata, alah tolonglah luluskan sikit projek ni, takkan tak boleh kot kan. Tak ada orang tahu pun. Tak ada orang tahu pun, luluskanlah ya. Jadi kita pun menyembunyikan peraturan haram itu ya, kerana apa? Kerana ada tekanan, kerana itu ini. Sebenarnya Allah menyatakan bahawa apa yang dimakan oleh tokoh-tokoh ini adalah api neraka. Allahu akbar. Ya. Ketika dapat gajinya, dia mungkin tak makan komodo ya, ataupun dia tak makan khinzir. Dia kata khinzir, komodo tak nak kan. Tetapi rupa-rupanya duit RM100 dalam wallet itu penuh dengan ya, kalau dia jijik pada khinzir, dia kena jijik melihat kepada gaji-gaji yang masuk dalam akaun bank tersebut. Kerana apa? Kerana menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab wa yashtaru nabihi thamanan qalila. Masya-Allah. Ni peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan ya, bahawa jangan buat begini. Apa kata Allah? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tak nak cakap dengan orang begini Ustaz. Allahu Rabbi. Allah tak nak cakap. Cuba bayangkanlah kalau saya dengan isteri saya kan, 3 hari ke 2 hari, 3 jam balik rumah kalau tak bercakap pun kita rasa jangan kan Ustaz ya. Ini Allah yang tidak mahu bercakap. Kerana apa? Kerana jenayah yang dibuat. Dapat duit RM100, RM200, nampak macam tak makan pun khinzir ataupun beli komodo Ustaz. Tetapi rupa-rupanya menyembunyikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah cakap wala yuzakkihim, Allah tidak akan bersihkan, sucikan mereka, walahum azabun alim. Baginya adalah azab yang sengsara. Jadi ini adalah jenayah besar, rasuah agama. Tapi dalam masa yang sama, apa maksud rasuah? Rasuah ini juga berkaitan dengan
peraturan-peraturan. Contohnya lah Ustaz ya, ada orang yang dia sepatutnya kalau beratur ya, okey, nanti saya selesaikan urusan tuan, saya sebagai penjawat kerajaan awam ya. Tapi kalau bayar sikit bawah meja kan, saya bagi laju sikit. Ya, bagi laju sikit. Sebenarnya peraturannya sila beratur ya, dan tak payah bayar pun. Tapi disebabkan apa? Tolong bayar sikit saya ya. Peraturan tu kita ketepilah. Bagi tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang buat begitu ataupun ada pilihan untuk potong queue, potong barisan untuk dengan bayaran tersebut, maka Allah menyatakan Allah tak nak bercakap dengan kita. Nauzubillah min zalik. Ini peringatan yang penting lantaran apa? Kerana perkara ini bagi negara Islam, banyak negara umat Islam, cabarannya ayat 174 ini dia kata, ini Yahudi ni, Yahudi. Kan? Rupa-rupanya kita kena ambil pelajaran, ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Subhanallah. Ustaz kalau boleh baca sekali ayat 175 ini mengingatkan pada saya ya, pasal bukannya tak best Ustaz. Best kalau katakan dapat potong queue kan, dapat projek. Bukan tak suka. Tetapi bila ini adalah peraturan, pernah berlaku orang-orang terdahulu memainkan peraturan, zaman ini kita kena jaga betul-betul agar kita umat Islam ya, negara Islam ni orang tak lekehkan kerana bayar saja boleh potong queue dekat airport ya, ataupun boleh dapatkan sesuatu hanya bayar bawah meja. Silakan Ustaz ayat 175. Masya-Allah Ustaz. Saya baca atas meja ni Ustaz. Oh ya, sila jangan bawah meja ya. Okey, ayat 175 Ustaz. Betul Ustaz ayat 175 ya? Betul. Okey baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama Sadaqallahul Azim. Surahul Azim. Inilah peringatan daripada Allah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan, maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. Dua perkara tu Ustaz ya. Di situ ada ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka menukarkan kesesatan dengan hidayah. Ya, sepatutnya pada ayat yang ke-170, tuan-tuan tengok balik 170, Allah cakap yahtadun. Ya, Allah nak cakap kalau kamu ni betul-betul ikut Quran, kamu dapat hidayah, tapi rupa-rupanya orang yang menukarkan menukarkan hidayah dengan kesesatan, apa yang dibuat ialah dia rasuah. Ya, rasuah, dan akhirnya dia dapat makan, dia dapat macam-macam harta kaya, rumah besar, tapi rupa-rupanya dia menukarkan hidayah dengan kesesatan. Yang pertama. Dan yang keduanya, dia menukar keampunan Allah dengan azab. Ya, pada hujung ayat 173 tadi kita dah tahu ya, elakkan daripada khinzir, daripada bangkai, daripada yang diharamkan oleh Allah Ustaz ya. Kita dapat keampunan. Kita dapat keampunan. Tetapi bagi siapa yang dia kata dia tak beli khinzir pun dengan duit dia, dia tak beli bangkai kan, tak ada saya beli bangkai ni Ustaz, takkan belinya. Tetapi kerana dia beli dengan menggunakan duit rasuah sebentar tadi ya, maka kesannya apa? Dia sebenarnya menjemput, ya Tuhan tolong beri azab kepada saya, jangan ampunkan saya. Jadi bila dia dah mempermain-mainkan ini, Allah mainkan dia dengan perkataan apa? Fama asbarahum 'alan nar. Sabar betul dia atas neraka ni kan. Soalan macam tu. Allah amat murka dengan perkataan ini yang memberi perhatian kepada tuan-tuan ya, kalau kita bekerja ada terlibat dengan mana-mana proses pun. Kadang-kadang kita tak bekerja, kita nak pergi ambil servis di mana-mana tempat, tetapi kita bayar untuk potong hak-hak orang lain. Sebenarnya kita terlibat dengan aktiviti
sabar betul dengan neraka. Ya, ini peringatan daripada Allah, zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Ya. Allah turunkan kitab ini dengan betul-betul al-haq, kebenaran, ada tujuan. Ya, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Yang suka bertelingkah ini, yang suka melawan balik kepada peraturan daripada kitab ini, dia akan mendapat perpecahan yang jauh. Ya, dia akan jauh daripada Allah, dan kita tidak mahu. Kita makan ayam halal, ya, tetapi rupanya kita jugalah jadi orang yang suka bergaduh lantaran makanan kita datang daripada sumber yang tidak halal, dan kita tak nak jadi orang yang sokong. Satu orang yang buat rasuah, ya, tapi sokong sistem rasuah yang ada dalam negara, dalam negeri, organisasi. Tuan-tuanlah yang beramal dengan panduan halaman 26. Kita melihat pada resolusi kita. Yang pertama, kita berteraskan kepada ayat 170, ikut Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan kepercayaan orang-orang terdahulu, senior terdahulu, pengurusan terdahulu, kebiasaan yang terdahulu dulu. Tak nak, kan, ya. Yang pertama. Yang kedua, cari ilmu agar melaksanakan atau meninggalkan sesuatu itu adalah berdasarkan ilmu, sebagaimana dalam ayat 171, ya, bukan kerana ikut-ikutan ataupun tanpa ilmu yang benar. Dan yang ketiganya, sampaikan kebenaran biarpun ia memberi kesan kepada dunia kita, ayat 174, yang kita belajar daripada Bani Israel, tokoh-tokoh agama memanipulasikan agama untuk manfaat mereka, memanipulasikan kuasa. Kita tidak mahu gunakan kuasa dan juga agama untuk rasuah, tetapi kita sampaikan kebenaran di mana jua. Kita doakan Ustaz, agar Allah izinkan kita kuat atas perkataan ini. Sebelum doa Ustaz, ya, nasi apa yang Ustaz favourite sekali pasal makanan Ustaz? Nasi, ya? Ya, nasi. Oh, saya nasi dagang. Nasi dagang. Saya nasi kerabu. Tak. Nasi dagang juga. Nasi dagang juga, subhanallah. Nasi dagang putih Terengganu. Nasi dagang Terengganu, masya-Allah, masya-Allah. Allahu akbar. Yang halalan thayyibah, Ustaz. Halalan thayyibah, ya. Itu yang penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kami sebagai seorang ayah ketua keluarga untuk menjauhkan sumber rezeki kami sekeluarga daripada sumber-sumber yang haram dan juga ragu-ragu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa bersyukur di atas banyaknya nikmat kurniaan-Mu. Lantaran itu kami jauhkan diri kami daripada makanan-makanan yang memudaratkan kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami semuanya di syurga-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima doa kita sebentar tadi. Kita perlu pada akhir zaman ini dengan cabaran makanan pelbagai Ustaznya, dalam pelbagai sumber-sumber yang tidak halal, kita doa Allah pelihara kita. Amin, ya. Dan inilah mesej yang kita nak sebarkan kepada seluruh dunia. Salah satu platformnya adalah Wakaf untuk Ummah. Kita ingin menyampaikan mushaf Al-Quran, bukan sekadar mushaf tetapi hidayahnya agar kita kembali kepada makanan yang halal dan thayyibah, bukan sekadar bukan khinzir, tetapi kita menghapuskan rasuah di peringkat satu dunia ini. Tuan-tuan yang ingin bersama dijemput untuk menyumbang dalam nombor akaun yang tertera sebentar tadi, dan kita doakan kita terus istiqamah dalam hal ini Ustaz, ya. Dan bercakap tentang istiqamah ini, pada muka surat 26 ini mula banyak peraturan-peraturan Allah berikan. Jangan lupa tentang istilah kitab, itu maksudnya peraturan, ya. Peraturan sesuatu yang tertulis sebagai sumber peraturan. Jadi bersedia, nanti halaman akan datang, kita akan bertemu peraturan demi peraturan. Dan peraturan ini untuk orang apa Ustaz? Orang yang ikut peraturan ke untuk orang yang degil biasanya? Orang yang degil. Orang degil, ya, yang kat mahkamah apa sebagainya itu banyak je cerita untuk orang degil lah yang kena beritahu, ya. Orang yang dah ikut tu alhamdulillah, tabarakallah, kan. Jadi
kita akan melihat nanti ada peraturan-peraturan untuk orang yang degil, ya. Kita tidak mahu jadi seperti Bani Israel. Ulangan bagi program kita hari ini Ustaz, jam 5 petang, 5 petang, 10 malam dan juga 6 6 pagi. pagi, Satu Ustaz, saya sangat-sangat tertariklah. Dan terima kasihlah Ustaz buat contoh tu, sebab kadang-kadang kita ingat makanan yang haram ni maksudnya daripada makanan yang macam itulah. Macam tu, ya. Tetapi sumber tu sebenarnya juga. Semua. Terima kasih Ustaz Baik, terima kasih kongsi banyak kita Ustaz. Ustaz, ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian dalam mengikuti My Quran Time yang dibawakan oleh Mofas, dan insya-Allah kita bertemu lagi. Baca, faham, aman, insya-Allah.